سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأئمة المجتهدين والعلماء والأولياء الله الصالحين والمفسرين والمحدثين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kuat tak? Kuat tak? Dengar tak? Tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama menyempurnakan solat maghrib kita dengan berjamaah, dan seterusnya kita dapat sama-sama melapangkan masa untuk sama-sama berada di majlis yang mulia ini, kuliah maghrib kita pada malam ini, iaitu kita berada di hujung-hujung bulan Sya'ban. Kuat tak? Okey tak? Suara boleh? Saya macam tak kuat. Dah habis dah? Boleh tambah sikit lagi tak? Tak boleh? Sebab dia narik suara. Dia narik suara. Tak kuat. Kita berada di hujung bulan Sya'ban. Kita teruskan dengan doa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Okey tak? Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Shadaqallahul azim, yang bermaksud bulan Ramadan lah diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk untuk sekalian manusia, daripada keterangan petunjuk Al-Furqan, dan barang sesiapa yang menyaksikan terbitnya anak bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk petunjuk sekalian manusia daripada petunjuk Al-Furqan. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran tu maknanya bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca tu maknanya Al-Quran. Kemudian di sebelah belakangnya ada ayat yang berbunyi Al-Furqan. Al-Furqan ni pula maksudnya yang membezakan antara hukum-hukum. Pertama, boleh tak boleh, halal haram, sah batal, pahala dan dosa, syurga dan neraka. Itu maksud Al-Furqan. Jadi Al-Quran membezakan antara hak dengan yang batil. Dan barang sesiapa yang menyaksikan terbitnya awal Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Perkara ini kita serahkan kepada pemerintah untuk melihat anak bulan bila kita akan mula berpuasa. Dalam takwim kita tengok tarikh kita puasa 13 hari bulan. 13 hari bulan ya 12 Mac. Bermakna kuliah saya cukup malam ni dan akan datang dah masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi pada malam ini sedikit muhasabah tentang bulan Ramadan. Bermakna kalau tidak kelihatan anak bulan, berdasarkan pada ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa uftiru liru'yatihi fa in ghubi alaikum fakmilu iddata 30 sya'bana. Puasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan, dan rayalah kamu apabila nampak anak bulan. Bermakna kalau nampak anak bulan Ramadan kita puasa, nampak anak bulan Syawal kita berhari raya. Fa in ghubi alaikum, sekiranya pandangan kamu ditutup dengan awan, tak nampak anak bulan. Anak bulan puasa pun tak nampak, anak bulan Syawal pun tak nampak. Fa'akmilu iddata 30 sya'bana, hendaklah kamu cukupkan 30 hari bulan Sya'ban. Tak timbul masalah kita bertekak sesama kita pasal mula kita nak mula hari apa.
kita nak mula berapa hari bulan. Tak nampak saja kita gunakan hisab. Kerana dengan ru'yah tidak kelihatan, kita dengan hisab cukupkan 30 hari Syaban, esoknya barulah 1 Ramadan. Tapi kalau kita tak berapa kisah sangat sebenarnya, nak mula puasa ni, kalau lambat lagi bagus, dapat makan 1 hari lagi. Tapi jangan sampai tertinggal 1 hari bulan Syawal, yang kita bandingkan dengan Arab Saudi, yang kita bandingkan dengan negara Arab. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau tak nampak anak bulan Syawal, kena cukupkan 30 hari bulan Ramadan. Maknanya kita akan puasa 30 hari bulan Ramadan. Setiap tahun kita puasa 30 hari. Itulah anugerah Allah SWT kepada kita semua, yang kita cukup puasa 30 hari. Dibandingkan di Asia Tengah, di Asia Barat, dekat Mesir dan sebagainya. Dia puasa pada tiap-tiap tahun 29 hari. Jadi tuan-tuan sekalian, kerana Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Pernah dengar ayat ni? Pada setiap Jumaat dibaca. Sekiranya kamu berselisih faham dalam suatu perkara, hendaklah kamu kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sekiranya benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik untuk kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Masalah agama, kalau tak boleh selesai dalam perbincangan meja, contohnya seperti kita dengan ru'yah, kita ambil keputusan dengan hisab. Oleh sebab itu, kembalilah kamu kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sekiranya benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik untuk kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Elok kesudahannya. Jadi tuan-tuan sekalian, kembalilah kepada kitabullah, apa juga perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Tak selesai, buka Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Sesungguhnya Ramadan ini adalah tetamu Allah yang datang kepada kita. Ramadan adalah tetamu yang bertandang pada setiap tahun. Dia akan datang, dia akan pergi. Dia datang dan dia balik. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita akan sampai Ramadan yang akan datang, insya Allah, dengan keadaan tubuh badan yang sehat, dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Tuan-tuan sehat Semua sehat. Alhamdulillah, anugerah Allah. Kesehatan adalah sesuatu yang paling mahal. Nikmat sehat kita rasai apabila kita dah mula sakit. Nikmat senang kita dapat rasai apabila kita dah susah. Ya tuan-tuan, nikmat kaya kita rasai apabila kita sudah jadi miskin. Oleh itu tuan-tuan sekalian, hargailah anugerah Allah, kesehatan yang ada. Kita doa kepada Allah SWT dapat sampai Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang sehat, menjalani ibadah puasa dengan sempurna.
Jadi kalau kita letak satu tema pun bagus juga ceramah kita malam ni. Setuju tak Pak Imam? Mungkinkah Ramadan tahun ini yang terakhir untuk kita? Macam boleh? Boleh? Alhamdulillah. Mungkinkah? Mungkin ni benda yang kalau berlaku, dan ada kalanya dia tidak berlaku. Tapi memang dah ramai yang pergi sebelum masuknya bulan Syaban. Termasuk ibu saya meninggal dunia pada bulan Rejab yang lalu. Maknanya jangkaan umur bukan dikira sehat ataupun sakit. Tapi umur kita apabila sudah sampai masanya kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Jadi tema tadi tuan-tuan setujulah ya. Alhamdulillah. Saya pun takut juga tu sebenarnya. Ya tuan-tuan sekalian, maksudnya apabila kita jadikan Ramadan ini seolah-olah yang terakhir untuk kita, kita mesti buat sesuatu yang terbaik untuk Ramadan yang akan datang. Bukan saja puasa. Mungkinkah sembahyang kita pada malam ini sembahyang yang terakhir? Sebab itu kita sembahyang dengan khusyuk dan tawadhu. Kita harap sembahyang kita mabrur dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ramadan terakhir, sembahyang yang terakhir. Mungkin haji kita pun haji yang terakhir. Kalau dapat 2 kali, alhamdulillah. Nak dapat sekali pun payah. Sampai sekarang tak pergi-pergi. Tanya dengan tabung haji, bila agaknya saya pergi? InsyaAllah pakcik dapat pergi tahun 2060. Umur dah 70 dah. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi sebut al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Umrah pertama dengan umrah kedua tak kiralah antara jaraknya 1 hari 2 kali, seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, setahun 2 kali, atau seumur hidup 2 kali. Umrah kepada umrah mukaffaratun, menjadi penembus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain melainkan syurgalah tempatnya. Ini kelebihan haji yang mabrur. Bermakna umrah dan umrah baru disebut haji. Kita nak buat umrah dulu boleh, baru haji. Nak buat haji dulu, baru umrah pun boleh. Nak buat haji dengan umrah serentak, pilih haji qiran semasa tunaikan ibadah haji pun boleh dan sempurna. Ini kaedah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kita beribadat, termasuklah puasa suatu ibadah yang mudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu senang dan Allah tidak menghendaki kamu susah payah. Oleh itu tuan-tuan sekalian, kalau dipandang puasa itu susah, alasannya kerana lapar dan minum. Ramai tuan-tuan orang yang tak makan tak minum. Bukan 1 hari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun dalam keadaan makan tak cukup, sentiasa mengharapkan bantuan daripada saudara-saudara, termasuk daripada kita.
Sedarlah sesungguhnya bahawa ramai orang yang tak makan selama ini, tak cukup makan, hanya sekadar makan satu hari satu kali. Kita tuan-tuan makan satu hari berapa kali Pak Imam? Paling tidak pun 6 kali lah satu hari. Okey, kita kira. Yang pertama, bangun pagi kita breakfast. Sarapan pagi, dalam bahasa Arab sebut al-futur. Itu makan pagi. Itu waktu pagi perut kena isi dengan berat sikit, nasi lemak dan sebagainya. Jam 10 kita makan lagi. Itu dipanggil tea time, ngeteh. Betul ya? Bahkan disenaraikan minum pagi jam 10 itu menjadi wajib, sebab itulah minum yang paling seronok dengan kawan-kawan, termasuklah dengan sahabat-sahabat sepejabat, kawan-kawan satu sekolah, rakan-rakan satu kerja. Waktu itulah yang paling seronok sekali. Itu jam 10 pagi. Jam 12 kita ada lunch. Makan di mana? Asam pedas kepala ikan manyung. Carilah kat sembarangan mana yang sedap. Itu makan besar, makan diraja. Kita makan sampai kenyang. Nanti jam 4 petang atau 5 petang kita minum lagi. Namanya high tea. Minum petang namanya ngopi. Nanti malam jam 8, jam 10 kita pun makan malam. Namanya dinner. Ya tuan-tuan sekalian, kita makan sup, kita makan apa-apalah yang patut sebelum kita tidur. Tapi ada lagi orang yang makan selepas jam 11 malam. Pukul 12 malam dia makan, termasuk ustaz-ustaz yang balik kuliah. Dekat warung-warung dia singgah, dia makan. Kenapa ada istilah makan malam? Siti Maryam, ibu kepada Isa alaihi salam, mendapat hidangan daripada langit pada tengah malam, dipanggil sapa. Allah turun hidangan, letak dekat mihrab. Siti Maryam makan pada malam itu hidangan daripada langit. Siti Maryam yang lemah melahirkan anak yang sangat dipersoalkan masyarakat pada waktu itu, kerana Nabi Isa alaihi salam melahirkan anak tidak berbapa, sehinggalah Siti Maryam berpuasa dan bernazar, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku hari ini bernazar untuk berpuasa dan aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun, satu orang manusia. Satu manusia pun aku tidak akan berbicara, kata Siti Maryam. Hebatnya Siti Maryam berpuasa sehinggalah bernazar. Sebab itu dalam syariat Islam, puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa kifarah. Yang ketiga puasa qada. Yang keempat puasa nazar. Kerana apa Siti Maryam bernazar berpuasa dan tak bercakap? Bukan sekadar tak puasa tapi tak bercakap, sebab apa juga alasan yang dibuat oleh Siti Maryam, semua orang tak percaya.
Isa anakku, bukannya anak Tuhan, Isa bin Maryam. Orang tak percaya, tetap dia tuduh Isa anak Tuhan. Sehinggalah Nabi Isa boleh bercakap dalam buayan, Inni ibnu Maryam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, berkatalah Isa ibnu Maryam, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah ke atas kamu sekalian. Dan aku membenarkan apa yang ku bawa pada tanganku, sebuah kitab, yaitu kitab At-Taurah. Ini pengakuan Nabi Isa waktu kecil, aku anak Maryam. Sampai Siti Maryam bernazar untuk menutup segala fitnah yang ada. Dia adalah keluarga Ali Imran, ya tuan-tuan, yang mendapat hidangan pada waktu malam di mihrab masjid, menjadi makanan Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu ada satu upacara orang-orang Kristian, orang Nasrani, ada waktu-waktu tertentu dia akan buat hidangan tengah malam menyambut hidangan yang turun daripada langit. Sebab itu dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Maidah, surah hidangan. Itulah dia. Jadi kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada puasanya orang dulu. Paling minima puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi dahulu. Nabi Daud alaihissalam umpamanya puasa dalam setahun bagi dua. Hari ini puasa, besok buka. Puasa, buka, puasa, buka, seterusnya. Jadi kalau setahun 360 hari bagi dua, separuh puasa, separuh berbuka. Tuan-tuan agak-agak boleh tahan tak kalau puasa satu hari, berbuka satu hari? Sedangkan puasa sebulan Ramadan pun ramai yang tak puasa. Kalau puasa disyariatkan oleh Allah hanya 10 hari pun ada juga orang tak puasa. Begitulah dengan sembahyang. Kalau sembahyang itu disyariatkan 2 kali satu hari, satu malam, siang sekali, malam sekali, ada tak agak-agak orang kampung Melayu ni yang tak sembahyang? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Yang kedua, Ramadan adalah merupakan madrasah, tempat pendidikan. Apa yang kita dapat daripada bulan Ramadan? Pendidikan yang pertama, kata Nabi, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu dari sudut kerohanian. Nabi sebut at-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi salasa marran, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa di sini, दिल के अंदर है, तकवा दिल के अंदर है. Samje, takwa tempatnya di dalam. Yushiru ila salah satu marat, Nabi tunjuk sampai 3 kali. Di sini, di sini, di sini, dalam tempat dia. Dari sudut kerohanian, takwa lah yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Takwa yang pertama. Puasa melahirkan insan yang bertakwa dari sudut kerohanian. Yang kedua dari sudut keikhlasan. Ikhlas kita puasa, sanggup tak makan tak minum. Sehingga ada yang puasa sanggup melapar dengan tidak bersahur pada malam hari. Janji aku dapat puasa. Cuma Nabi beri peringatan kepada kita, ada orang yang niat puasa tetapi tidak bersahur, maka kuranglah fadilat dan kuranglah pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dengan makan sahur itu berkat. Alah, malam nak masak susah, nak panaskan lauk lagi. Tahu je lah, aku duduk pun bini dah setahun meninggal dunia. Siapa yang nak masakkan aku? Tak nak masak. Nabi kata ada pilihan. Nikmas sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin dengan buah tamar. Selesailah masalah. Tak payah masak. Memang kurma dah masak pun. Sekarang pun dah mula jual. Malah kurma Israel pun dah sampai Simbarenggam. Orang katalah, nak milih pun susah juga tu. Mana satu Israel punya, mana satu Palestin punya. Tahu tak tuan-tuan sekalian, setiap tahun Israel dapat keuntungan 4 trilion hasil buah kurma yang ditanam di bumi Palestin. Buminya Palestin, tapi keuntungan dia yang punya. Kan susah tu kita. Kalau lain-lain jenis makanan boleh kita hindarkan, termasuklah McDonald. Tapi kok ramai aja tada malam situ. Itu Israel punya, Maggi Israel punya, dah senarai. Majlis Fatwa Indonesia dah haramkan membeli barang-barang Israel. Dah senarai dah terus. Itu antar negara yang sensitif tentang saudara umat Islam di Palestin. Tuan-tuan sekalian, makanlah kurma. Berapalah agak-agak yang elok makan buah kurma ketika berbuka atau bersahur. Kita ambillah 3 biji ikut sunnah Nabi. Kurma apa? Maryami kecil je segini. Syafawi besar sikit. Anbar besar, 3 biji pun dah kenyang. Ada satu lagi kurma baru namanya Majdul. 1 biji RM5. Ada jual di pasar Pair Raja. 1 biji RM5. InsyaAllah 3 biji cukup kenyang. Anbar pun kurma yang mengenyangkan. Termasuklah ajwa, super ajwa, itu pun mengenyangkan sebab dia besar. Namanya pun super kan, besar. Habis kalau 3 biji tak kenyang Ustaz, kita tambah lagi 7 biji. Betul biji kenyang, banyak tu. Habis kalau tak kenyang juga, setengah kilo. Kenyang tak kakak? Kita disuruh berbuka dengan makan kurma,
Kita disuruh bersahur dengan makan buah kurma. Sekiranya tidak ada makanan lain, kurma lah makanan yang sangat mengenyangkan. Sebab itu banyak-banyak buah yang dikenakan zakat, kurma dengan anggur. Musangking tak kena zakat. Cuma kalau tonton kat rumah banyak durian, hantarlah ke surau. Kita boleh jaman bubur kacang bersama durian. Tapi oleh kerana kita berniaga, dikenakan zakat perniagaan. Itu sudah bab lain. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi Ramadan bulan mengeratkan hubungan silaturahim, kerana bulan Ramadan dengan sendirinya kita rajin bersedekah. Kita pun masak lebih sikit, hantar jiran sebelah. Kita masak kuih sikit, ingat orang sebelah sana. Ada yang setiap hari buat bubur lambuk. Ada lagi tak awak surat min bubur lambuk surau kita ni? Kalau dulu-dulu ada bubur lambuk sampai juga Kampung Sari, alhamdulillah. Bubur lambuk ni makanan yang cukup bagus dan berkhasiat, sesuai dengan semua gulungan, daripada kanak-kanak sampai orang tua. Sebab itu tuan-tuan sekalian, lebihkan masakan kita, hantar ke jiran untuk sedekah. Tapi sedekah ada syarat. Apa syarat sedekah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kebaikan yang kamu buat, melainkan apa yang kamu infakkan, bagi kepada orang barang yang paling kau sayang. Susah juga tu kita nak bagi yang paling kita sayang. Contoh mudah, kita masak kuih, ada kuih yang hangus, ada kuih yang cantik, ada yang masam, ada yang manis. Bagi jiran yang cantik-cantik lah. Yang kurang baik kita makan sendiri. Kalau nak mencapai pahala di sisi Allah Subhanahu Taala, bagi yang terbaik. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang itu melainkan ia mengasihi saudaranya lebih daripada mengasihi diri sendiri. Itu kita nak kena faham lah. Untuk diri sendiri tak apa, orang lain kita utamakan. Dan di bulan Ramadan bertambah amalan kita dan ibadat kita. Dari sudut kemasyarakatan, kita teringat anak-anak yatim yang kita nak ajak sama-sama ihya Ramadan, berbuka puasa bersama dengan Al-Qaryah, ahli masjid. Kita programkan adanya program berbuka bersama anak-anak yatim, anak-anak madrasah, berkumpul dan kita seronok tengok mereka makan. Mereka sekali-sekali dapat makan bersama kita dengan juadah yang menyelerakan. Mungkin ada satu program kita buat, mula daripada waktu petang sampailah waktu bertarawih, sampailah waktu isyak. Jamuannya nasi biryani kambing. Kan suka. Kalau orang tua pun suka, takkanlah budak-budak tak suka. Siapa yang tak suka ketika berbuka? Sebab itu Nabi pernah bersabda, lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. La khulufu famis shaim indallah atyabu min rihil miski. Bagi orang yang puasa itu ada dua keseronokan. Yang pertama seronok ketika berbuka puasa, yang kedua seronok ketika bertemu dengan Tuhannya besok di akhirat.
Sebab itu seronok waktu berbuka puasa bukan seronok yang kita buat-buat. Seronok gembira itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seronok berbuka puasa sejak zaman budak sampai tua ni sama je. Kasihlah cendol satar kita boleh minum. Apa lagi? Air orange apa panggil? Campur dengan buah-buahan kita boleh minum. Ayam percik kita boleh makan. Sate dipersilakan. Boleh semua, seronok. Tak semesti banyak, sedikit pun boleh mendatangkan nikmat ketika berbuka puasa. Sama je. Jadi ini nikmat anugerah Allah yang tak ada kepada orang lain melainkan orang puasa je. Orang yang buat puasa pun tak seronok. Kalau dia gembira, gembira yang dia buat. Dah masuk? Tunggu kentung. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Ramadan mendidik kita menepati waktu. Waktu sembahyang kita dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Sila. Ramadan berjaya mendidik kita menepati masa, menepati waktu. Terutama sekali waktu sembahyang. Sembahyang 5 waktu kita dapat jaga. Malah bulan Ramadan lebih ramai yang mengunjungi masjid dan surau. Kalau waktu biasa paling tak ramai waktu subuh. Bulan Ramadan waktu subuh lah yang paling ramai. Lepas mereka bersahur, pergi masjid, sembahyang berjamaah. Semakin ramai sembahyang subuh. Itulah kelebihan Ramadan. Yang dengan sendirinya kita menjadi suka beribadat. Itu cerita subuh. Cerita malam, sembahyang maghrib dan sembahyang isyak berjamaah. Solat isyak. Lepas isyak sembahyang sunat tarawih. Malah kadang-kadang ada yang tukang catat malam ini kehadiran surau Kampung Melayu 300 orang. Masya Allah. Itu belum orang yang singgah, orang Kampung Melayu sahaja. Ada ke orang Melayu 300 orang? Tapi malam Ramadan kita hidupkan dengan sembahyang sunat. Dah daripada mana-mana orang datang. Kita pun kadang-kadang tak kenal. Lebih-lebih lagi kalau datang tu orang daripada Bangladesh, daripada Myanmar, sembahyang bersama-sama kita. Melahirkan ukhuwah yang baik antara kita sesama kita. Persaudaraan yang kita bina melalui Ramadan. Madrasah Ramadan. Ini tuan-tuan sekalian. Istimewanya Ramadan. Dan kelebihan Ramadan juga bulan menambahkan ekonomi. Ramadana wa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan kesabaran. As-sabru thawabuhul jannah. Sabar balasannya syurga. Wa huwa syahrul muwasat. Dia adalah bulan bantuan Allah kepada hamba-hambanya. Wa huwa syahrul muwasat. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min.
Dan dia juga adalah merupakan bulan yang menambahkan rezeki orang mukmin. Terutama sekali orang berniaga lah. Ada takwir-takwir Ramadan ni, bazar Ramadan. Setahun sekali dia berniaga, alhamdulillah keuntungannya sampai berbulan-bulan. Niaga Ramadan yang paling untung jual air. Cuaca panas pun habis, hujan pun habis. Sebab hujan terpaksa air itu dibuang kat parit. Habis juga, tak terjual. Mudah-mudahan yang berniaga tahun ini bertambah rezekinya. Sebabnya Kesatuan Perniagaan Orang Melayu, orang Islam, setahun sekali yang mendapat sambutan yang ramai, yang kita bawa balik ke rumah untuk sama-sama berbuka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dua nikmat yang sebutkan tadi, yang pertama suatu berbuka, yang kedua inda liqa'i rabbih, sewaktu bertemu dengan Tuhannya besok. Malah di sana ada satu syurga. Disebut dalam syurga ada satu pintu. Fil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Dalam syurga ada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa as-saimun. Tidak akan masuk melalui pintu ini melainkan orang puasa. Orang tak puasa kena halau, tak boleh masuk. Pintu ni ada kat dalam syurga. Sebab itu disambut oleh para malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atas kamu, kamu beruntung hari ini. Masuklah kamu ke syurga kekal buat selama-lamanya. Bertemu wajah Allah seronoknya lebih daripada seronoknya masuk syurga. Orang yang paling seronok masuk syurga lah. Orang yang masuk syurga dia tak nak ke mana-mana lagi. La yabghuna in anha hiwala. Yang dah masuk dia tak akan keluar. Seronoknya masuk syurga. Rupanya melihat wajah Allah dalam syurga lebih lagi seronok. Sebab itu dalam hadis ini, bertemu dengan Allah dalam keadaan yang paling gembira, yang tak boleh nak dibayangkan. Ya tuan-tuan sekalian, la khulufu fami shaim indallah atyabu min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah diganti dengan bauan kasturi. Orang puasa kan berbau mulut dia. Ya, sebab itu dalam hukum fiqh, apabila sudah gelincir matahari, makruhlah kita bersugi atau gosok gigi. Sebab kita nak hilangkan bau tu. Ya. Besok akan diganti dengan bauan kasturi. Tapi berbeza pendapat dengan Syekh Ramli, mengatakan bahawa bau busuk itu bukan datang daripada mulut. Bau busuk tu datang daripada perut. Jadi sesiapa yang nak menggosok gigi selepas gelincir matahari, bertaklidlah dengan imam yang mengatakan bahawa bau busuk itu bukan daripada mulut tapi daripada perut. Itu sebut la khulufu fami shaim innallah atyabu min rihil misk. Ya tuan-tuan sekalian, itulah antara yang kita boleh berkongsi pada malam ini. Macam mana lagi yang nak disampaikan? Tak apalah, tak sempat kita sampaikan Ramadan tahun ini, kita sampaikan Ramadan tahun akan datang. InsyaAllah berkongsi ilmu dan ramai lagi ustaz-ustaz yang akan
berkongsi ilmu sepenuh ketibaan Ramadan yang mungkin jatuhnya pada tanggal 12 hari bulan Mac. Tuan-tuan, cukuplah setakat ini, wallahu a'lam. Alas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.